Sebahagian para ulama tuan-tuan, tapi tidak majoriti, segelintir lah. Walaupun segelintir dia tokoh-tokoh besar, dia mewajibkan kita berkomor atau membasuh air ke dalam hidung, dengan sebab dia kata komor dengan air ke dalam hidung ni sebahagian daripada muka. Tokoh-tokoh besar juga, antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia mewajibkan kita berkomor dan membasuh hidung, walaupun majoriti kata sunnah. Standard mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau boleh berkomor dan basuh hidung, jangan ditinggalkan. Bila kita melakukannya, kita dapat sunnah mazhab Syafi'i dan kita lepas wajib orang-orang yang mewajibkannya. Ada nak tanya apa-apa tak? Bagi satu soalan. Saya jawab sekejap. Ya. Masuk air dalam ke hidung lah kadang kita berpuasa. Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Pasal Nabi kata pada laki bin Saburah, la sunnah Abi Daud. Very famous one. Nabi kata, asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sa'iman. Nabi kata, sempurnakan wudukmu, sela-selakan jari jemarimu, tangan baik, kaki baik, ya. Kemudian Nabi kata, berlebih-lebihinlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, melainkan jika kamu berpuasa. Kalau tak puasa, kita buah air banyak dalam hidung, lepas tu keluarkan. Oh, syaitan. Siapa pernah buat sini, buat sinus, operation sinus? Siapa pernah buat? Kita tahu sinus tu apa. Orang hari ni tuan-tuan, banyak yang kena penyakit resdung. Saya salah seorang daripada sebab masalah sinus ni, dalam hidung ni. Tuan-tuan tahu apa rawatan dia? Rawatan dia pertama operation. Dia akan cuci balik lubang hidung kita tu bagi bersih-bersih. Pasal dah 45 tahun tak pernah cuci kat dalam tu. Ya, lepas tu dia sumbat tisu. 2 minggu saya kena bernafas kat mulut. Saya buat dekat hospital Thompson private. Saya ingat 30,000 kos dia ikut. After that dah sembuh. After 3 or 4 weeks dah sembuh semua. Apa tuan-tuan kena buat? 2 bulan tuan-tuan kena masukkan air ke dalam hidung, exactly the same macam yang kita buat dalam wudu. Sebenarnya kalau daripada kecil kita wudu masuk air dalam hidung, kau-kau punya, nescaya saya tak akan kena penyakit resdung bila saya meningkat dewasa. Sebab itu rawatannya. Hari-hari tuan-tuan kena spray air masuk dalam hidung, pung 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 pung, spray masuk atas. Tapi kalau berpuasa makruh jika air kita tidak masuk ke dalam kerongkong. Kalau air kita masuk ke dalam kerongkong, batal, kerana ia sudah dianggap sebagai meminum, dan meminum ni adalah membatalkan wuduk. Ya, salah satu perkara membatalkan wuduk daripada 10 perkara ialah makan atau minum. Jadi tak boleh lah. Tapi masih disunatkan masuk air ke dalam hidung. Jangan bila tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan tak masuk air dalam hidung, masuk aja. Cuma jangan zoom. Makruh lah. Oh tak boleh. Ya, kecuali kalau tak sengaja boboh lah, terlepas masuk kan. Alamak, terasa setitik 2 sedap juga kan. Ya. Tapi tidak makruh, tidak makruh. Macam biasa saja. Cuma selain kita berpuasa, kita lebih-lebihkan. Saya mau lebih-lebihkan, masuk sedut. Kalau tak biasa buat tak sedap, tapi kalau dah biasa buat sedap. Ya, sedut, keluarkan. Masuk dengan tangan kanan, keluar dengan tangan kiri. That is the best. Ya. Tapi standard mazhab Syafi'i, dua-dua tangan kanan. Masuk tangan kanan, keluar pun tangan kanan. Sebagian ulama masuk tangan kiri, keluar pun tangan kiri. Tapi ulama yang in the middle, masuk tangan kanan kerana ia adalah ibadah, keluar dengan tangan kiri kerana yang keluar itu adalah kotoran. Dan itu adalah the most perfect fatwa lah, fatwa yang paling sempurna lah bagi saya, dan saya mengamalkannya, alhamdulillah. Sebahagian para ulama tuan-tuan, tapi tidak majoriti, segelintir lah. Walaupun segelintir dia tokoh-tokoh besar, dia mewajibkan kita berkomor atau membasuh air ke dalam hidung, dengan sebab dia kata komor dengan air ke dalam hidung ni sebahagian daripada muka. Tokoh-tokoh besar juga, antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia mewajibkan kita berkomor dan membasuh hidung, walaupun majoriti kata sunnah. Standard mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau boleh berkomor dan basuh hidung, jangan ditinggalkan.
Bila kita melakukannya, kita dapat sunnah mazhab Syafi'i dan kita lepas wajib orang-orang yang mewajibkannya. Memang mazhab Syafi'i berkomor dan masuk air ke dalam hidung sunnah dan tak wajib sama sekali. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah pula ditanya, dinukil oleh anak murid dia nama Yunus bin Abdul A'la, salah seorang anak murid dia yang famous sekali. Dia tanya Imam Syafi'i tentang berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Kata Imam Syafi'i, la a'rifu al-madmadah wal istinsyaqi 'ala al-mutawaddi'i fardun. Kata Imam Syafi'i, aku tidak tahu jika ada ulama yang mewajibkan membasuh berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Maksudnya Imam Syafi'i kata, aku tak dengar pula orang kata wajib. Dia kata, mana dia tak wajib lah. Dan kita tahu ulama-ulama tidak mewajibkan, cuma segelintir lah, ya. Antara ulama saya sebut tadi, ya. Walaupun kita tak kata wajib, tapi amat-amat digalakkan. Dan ia sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tuan-tuan bila belajar babul wudu, melihat hadis-hadis Rasulullah, tuan-tuan takkan dapati Nabi berwudu tanpa madmadah dan istinsyak, tanpa berkomor dan memasuk air ke dalam hidung. Ya. Pertama kerana ia ada sebagai daripada muka. Yang kedua kerana ada perintah khas daripada Nabi. Antaranya hadis Abi Daud daripada Laqi' bin Saburah. Kata Nabi, idza tawadda'ta famadmid. Bila kamu berwuduk maka berkomorlah. Perintah asalnya wajib. Ya. Hadis Abi Hurairah dan Sahih Muslim pun sama. Nabi kata, idza tawadda'a ahadukum falyastanshik bimin kharahi minal ma'. Apabila kamu berwuduk maka masuklah air ke dalam hidungmu dan bersihkanlah ia. Ya. Tak wajib, tapi ada banyak kelebihan di situ. Dapat pahala, ya, lepas yang wajib. Dan dalam hadis yang sahih juga, dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata, idza tawadda'a ahadukum falyastanshik fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Bila kamu berwuduk maka basuhlah hidungmu, kerana syaitan suka tidur di dalam hidungmu. Jadi tuan-tuan tak basuh hidung, syaitan duduk dalam hidung tu. Ada banyak kelebihan kan. Jadi basuh, ya. InsyaAllah ta'ala sambil-sambil basuh muka tu, sebelum nak basuh muka, tuan-tuan berkomor dan masuk air ke dalam hidung. Yang paling standard tuan-tuan buat sekaligus. Dia panggil al-wasl. Al-waslu bainal istinsyaq wal matmadah. Ambil satu cedokan, ni pun saya tengok cara orang buat. My observation. Pasal kita suka buat asing-asing. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Ya. Itu bukan yang paling standard dalam mazhab Syafi'i. Memang ada ulama Syafi'i yang memfatwakan begitu, dan itu pendapat Imam Syafi'i yang lama. Tapi yang baru ialah mensekalikan. Dan itu dipilih oleh ulama-ulama kontemporer. Hatta ulama dulu yang besar-besar macam Imam Nawawi dalam Al-Majmu' pun dia kata yang paling standard dalam sunnah dan dalam mazhab Syafi'i ialah mensekalikan. Tuan-tuan masuk air ke dalam mulut, masuk air ke dalam hidung sekali. Ambil lagi, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung. Ambil lagi, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung. Itu paling sunnah dan paling standard dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Tapi kalau tuan asyik-asyikkan begitu, dia tidak afdal. Masihlah konteks sunnah kerana ada hadisnya. Tapi yang paling sunnah ialah tuan-tuan mensekalikan. Dia panggil al-wasal. Mensekalikan antara berkomor dan masuk air ke dalam hidung. Cukup tu, ya? InsyaAllah ta'ala.